Apa yang kamu niatlah. Yang penting itu siapa ambil pun tak kira, yang penting kamu niat kamu itu nak sedekah jariah. Walaka ma akhasta ya ma'nu. Wahai si anak ma'nu, kamu ambil lah. Kamu boleh ambil kerana kamu miskin, kamu berhajat. Rawahul Bukhari. Jadi peranan niat. Bila kita sudah niat nak buat kebaikan, tiba-tiba benda yang kita hajat untuk melakukan kebaikan itu kepada benda yang lain, kepada perkara yang lain. Macam juga lah cerita ini. Jadi Yazid dia nak bersedekah jariah. Diberikan amanah kepada satu orang di masjid untuk sedekah jariah kepada siapa yang memerlukan. Tetapi yang pergi ambil tu anak dia. Jadi rasa dia bila anak dia dah ambil, mana bukan sedekah jariah lah. Sebenarnya itu pun sedekah jariah juga. Bahkan ada ulama mengatakan bahawasanya sedekah, bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, apa yang kita belanjakan kepada keluarga kita, anak pinak kita, kaum kerabat kita, itu lebih afdal. Allah sendiri di dalam Al-Quran, apabila kita nak berbelanja ke jalan Allah, yang paling utama sekali zawil qurba, orang yang terdekat dengan kita, adik-beradik kita dulu. Tapi kita hari ni tak puas hati. Jadi adik-beradik tu macam kita kata tak perlu, walaupun mereka susah. Kita nak sanggup pergi bantu orang jauh-jauh dulu. Maknanya dalam hadis Nabi itu, mana apa yang kita letakkan ke dalam mulut isteri kita itu pun daripada usaha kita itu semua dapat pahala. Kita memelihara anak kita, kita bagi makan dia orang, kita bagi pakai dia orang, kita bagi pelajaran ke dia orang, kita belanja, semua itu dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi apa yang kita belanjakan kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi manusia yang soleh itu, maka pahala itu akan berjalan terus, merupakan saham kepada kita di akhirat besok. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu illa an salas. Sadaqatun jariyatun tasaddaqa bihi, wa ibnun salihun yad'u lah, wa ilmun yuntafa'u bih. Apabila mati anak Adam, putuslah segala saham akhiratnya kecuali 3. Sadaqatun jariyatun tasaddaqa bih. Sedekah jariah yang dia bersedekah padanya. Ibnun salihun yad'ulah. Anak soleh yang berdoa kepada dia. Macam mana nak jadi anak soleh kalau tak bagi mengaji, tak berbelanja untuk dia belajar, tak bagi makan kepada dia supaya dia sihat badan, tak bagi pakaian kepada dia supaya dia dapat pakai dan berakhlak mulia, tak bagi orang lain mentarbiahkan dia, tak bawa dia, tak pelihara dia, tak didik dia, tak bagi minum, makan, pakai, kemudian kita tarbiahkan dia, kita waraskan dia, kita didik dia, kita cari guru, kita cari sekolah, kita cari keperluan-keperluan dia. Jadi semua itu adalah merupakan saham akhirat. Itu semuanya dapat pahala. Jadi menunjukkan kepada kita, walaupun anak dia ma'nu tadi pergi ambil sedekah ayah dia, Nabi kata niat kamu itu tetap mendapat pahala siapa ambil sekalipun. Anak kamu yang miskin memerlukan itu, kalau dia pergi ambil sedekah kamu tu, maka itulah lagi afdal. Kerana sedekah ni dia kepada zawil qurba dulu, wal yatama wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha tu zakat. Adapun orang yang yunfiquna amwalahum, orang yang telah membelanjakan harta benda mereka kepada adik-beradik mereka yang terdekat, zawil qurba, orang yang dekat, begitulah. Jadi semuanya dapat pahala. Jadi kita mencari nafkah pun juga mendapat pahala. Nafkah yang kita berikan kepada
keluarga kita itu juga mendapat pahala. Kemudian selepas itu kita tengok pula anak-anak kita, anak menantu kita yang fakir miskin. Kita bantu itu dulu, kerana mereka lebih dekat dengan kita. Kemudian barulah tengok pupu poyang kita yang miskin. Kemudian barulah tengok yang lain. Sebagaimana Abu Bakar juga, dia selalu berikan kepada Himnah. Himnah, berikan kepada Himnah itu. Tiba apabila Himnah telah pun kutuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia tak nak bagi. Bila dia tak nak bagi dah, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran sebagai memperbetulkan sikap Abu Bakar yang tak mau lagi memberikan kepada Himnah tadi. Selama ini dia telah pun memberikan kepadanya, memberikan nafkah kepadanya. Begitulah. Jadi maknanya anak pinak kita, kaum isteri kita, adik-beradik kita, kalau mereka terima sedekah daripada kita, maka itu pun pahalanya sama sahaja. Bahkan itu adalah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka adalah orang yang paling terdekat kepada kita. Kita bantu mereka dengan kewangan kita, dengan harta benda kita, sebelum kita melangkau ke jauh-jauh. Bila ada adik-beradik kita semua dah ada memenuhi segala keperluan-keperluan mereka, barulah kita tengok yang paling memerlukan. Biasanya yang paling memerlukan itulah yang perlu kita bantu. Tak kira lah adik-beradik atau orang lain. Kalau adik-beradik kita pun mereka dah senang, maka kita kena carilah orang yang lebih memerlukan kepada bantuan itu. Itulah sikap para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya niat itu, bila kita niat berbuat baik, ke mana pergi? Malam pertama akan kita tengok dalam hadis yang berikutnya. Malam yang pertama dia belanja bagi dekat penzina. Malam yang kedua dia bagi kat pencuri. Jadi dia pun susah hati, macam mana ni nak dapat pahala, macam mana ni bagi kat orang buat maksiat. Sedekah-sedekah kena kat orang buat maksiat. Tetap dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba orang curi barang kita. Bila curi barang kita, kita niat sedekah. Itu lagi hebat. Kenapa? Orang yang curi itu pun kita tak tahu siapa dia. Dia yang curi itu pun tak tahu harta benda kita. Jadi dia ambil harta benda kita, kita niat sedekah kepada dia, maka itu pun juga dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.